أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang pertamanya, radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami, wa bil islami dina, Islam cara hidup kami, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan kami semua percaya redha Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan juga rasul. Rabbi yassir wa la tu'assir, fa inna taysir alayka yassir, Rabbi tamim bil khair. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yassir wa la tu'assir, fa inna taysir alayka yassir, Rabbi tamim bil khair. InsyaAllah hari ini kita sambung membaca sebuah kitab yang diberi tajuk Ancaman Meninggalkan dan Melewatkan Sembahyang, karangan Ar-Rashid At-Tazufi Halabi Ibn Mustafa Ar-Rashid, salah seorang ulama Syria. Ulama Syria yang duduk pada tahun lama beliau pada tahun 1375 Hijrah. Seorang ulama Syria yang diberi nama Ar-Rashid At-Tazufi Halabi Ibn Mustafa Ar-Rashid. Beliau mengarang kitab berkenaan dengan ancaman meninggalkan dan melewatkan sembahyang. Sebuah kitab yang menceritakan tentang orang yang melewatkan solat dan orang yang meninggalkan solat, apa ancaman dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung pada pertemuan yang dulu. Kita dah lihat bagaimana orang-orang yang tak solat, Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan neraka sakar kepada dia. Apabila ditanya mengapa kamu tinggal, kamu dicampakkan ke dalam neraka sakar, mereka menjawab, sesungguhnya kami di kalangan orang yang meninggalkan sembahyang. Kami bukan daripada kumpulan orang yang sembahyang, kami meninggalkan sembahyang. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga dah menyediakan neraka wail. Neraka wail ni untuk apa? Khas untuk orang-orang yang melewat-lewatkan solat dengan sengaja. Dahsyat ya. Melewat-lewatkan solat, bukan tak sembahyang, melewat-lewatkan solat dengan sengaja. Dengan sengaja ni apa maksud dia? Dia ada ruang dan waktu untuk solat awal, tapi dia melengah-lengahkan dan saja tidak solat di awal waktu. Maknanya dia menangguh-nangguhkan solat. Contohnya asar pukul 4.30, dia solat pukul 6.45. Padahal dia ada ruang waktu yang senggang antara 4.30 ke pukul 6.30 tu, tapi dia saja melewatkan sebab dia kata masih lagi dalam waktu solat. Itu antara ancaman yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang-orang yang meninggal dan melewatkan solat. Kita tengok apa pengarang kitab ni tulis. Dia himpunkan 6 hukuman yang Allah timpakan di dunia lagi. Di dunia lagi, orang yang meninggalkan solat telah ditimpakan Allah azab. Apa dia? Yang pertama, Allah akan mencabut berkat daripada umurnya. Cabut berkat daripada umurnya ni bukannya Allah memendekkan umurnya, ataupun Allah mematikan dia dalam keadaan dia muda. Bukan. Maksud cabut, Allah mencabut keberkatan daripada umurnya, bermaksud setiap orang daripada kita ada 24 jam. Apabila Allah mencabut keberkatan umur dia, masa dia di dunia ini, dia buat apa-apa sahaja jadi tak cukup. Jadi tak cukup. Maksudnya kalau dia buat sesuatu urusan, jadi tak cukup masa, terkejar-kejar. Walaupun dia buat di awal waktu, contohnya dia pergi kerja awal, gerak awal, tapi dia lambat sampai. Sebab apa? Sebab Allah cabut keberkatan dia, cabut keberkatan masa dia. Dia buat apa-apa sahaja, bukan
Bukannya saya nak kata kalau orang tu lambat pergi kerja sebab Allah cabut keberkatan dia. Tidak. Tapi kalaulah keseluruhan hidup dia sentiasa terkejar-kejar, sibuk dengan urusan dunia sampai solat pun tak sempat, itulah bermaksud Allah cabut keberkatan masa dia. Masa dia jadi singkat. Dia tak solat pun jadi banyak urusan dia yang tertangguh. Dan yang kedua, Allah akan menghapuskan tanda-tanda orang yang soleh daripada wajahnya. Tanda-tanda soleh daripada wajah ni apa? Ada orang, dia wajah dia, kalau kita nak katakan tak menarik. Tak menarik. Contohnya hodoh lah, hodoh. Muka dia, kulit dia, ada jerawat dia lagi, macam-macam. Gigi dia tak tersusun. Tapi disebabkan dia menjaga solat, kita tengok muka dia sedap aja. Tengok muka dia lembut, hati kita senang nak berkawan dengan dia. Walaupun muka dia jenis muka yang orang tak berapa minat. Maksud tak berapa minat tu apa? Penuh dengan jerawat, dengan gigi dia tak teratur, dengan mata dia, macam-macam lah perkara-perkara yang orang tak nampak indah. Tapi bila dia solat, orang yang di kalangan yang mengerjakan solat, orang nampak dia sejuk saja mata memandang. Rasa baiknya dia ni. Sebab apa? Itulah nur yang Allah berikan kepada dia. Tapi ada orang dia handsome. Dia handsome. Dia cantik. Hidung mancung, mata bulat, pipi mulus, putih, tak ada jerawat. Memang bersih. Tapi orang tengok dia macam resah aja. Orang pandang dia resah. Orang pandang dia ni macam bermasalah. Tengok dia pun orang rasa macam tak berkenan. Ini adalah tanda-tanda Allah mencabut nur daripada wajah dia. Nur kesolehan. Maksud dia nur ketaatan tu sebagai hamba Allah, Allah dah cabut. Itulah antara tanda-tanda yang pengarang kitab ini tulis. Dan yang ketiga adalah semua amalan yang dilakukan tidak akan diberi ganjaran oleh Allah. Pelik Yang pertama, orang yang apabila orang tu dia tak solat, tak sembahyang, Allah tolak semua amalan dia. Kalaulah dia tak sembahyang tapi dia baca Quran, hari-hari dia baca Quran, sehari 4 muka, hari-hari konsisten dia baca Quran, tapi Allah tak terima. Sebab apa? Sebab kunci Allah terima solat, kunci Allah terima ibadah, semua ibadah yang kita lakukan adalah solat. Apabila kita di kalangan orang yang tak solat, kita sedekahlah dekat madrasah ke masjid ke, 1 juta sehari, kita bagi 1 juta, kesemua kiraan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab dia di kalangan orang yang tak solat. Solat adalah kunci Allah terima ibadah. Lagi-lagi nak dekat bulan Ramadan, ramai orang puasa tapi ramai juga orang tak solat. Pelik, orang puasa tapi dia boleh puasa, dia boleh tahan lapar, tapi dia tak solat. Solat dia tak boleh. Solat dia jadi liat. Ketahuilah bahawa puasa dia tu hanya dapat al-ju' al-atash, lapar dan dahaga saja. Lapar dan dahaga tanpa ada pahala. Sebab Allah tak berkehendak dia lapar pun. Allah tak teringin dia lapar kerana Allah. Sebab apa? Sebab dia tidak solat, tidak mengerjakan sembahyang. Dan yang keempat, orang yang tidak mengangkat doanya ke langit, Allah tidak akan mengangkat doanya ke langit. Doa dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua makhluk membenci dia. Makhluk ni membenci dia apa? Termasuklah tumbuh-tumbuhan, haiwan, semua mengeji dia. Sebab apa? Dia di kalangan orang yang tidak solat. Memanglah kita tak nampak. Kita tak nampak binatang, kita tak tahu bahasa binatang, kita tak tahu tumbuh-tumbuhan yang kita lalui, yang kita berpijak di bumi Allah, semua mengeji kita. Sebab apa? Sebab kita bukan di kalangan orang yang solat. Okey, itu adalah 6 hukuman yang Allah timpakan. Yang Allah timpakan kepada orang yang tidak mengerjakan solat. Kemudian 3 musibah yang akan menimpa ketika dia mati. Yang itu atas dunia. Atas dunia ni Allah cabut berkat umur dia, Allah tarik daripada nur iman daripada muka dia, dan Allah tidak menerima sebarang amalan dia.
Dan yang keempat, Allah tidak mengangkat doanya ke langit. Dan yang kelima, dia akan dibenci oleh semua makhluk. Dan yang keenam, dia tidak mendapat bahagian doa daripada orang yang soleh. Bahagian doa daripada orang yang soleh. Maksud dia apa? Maksudnya apabila orang yang soleh, macam kita tengok, apabila kita minta doa orang soleh, minta orang doa soleh, kalau kita di kalangan orang yang tidak solat, macam mana nak dapat keberkatan tu? Allah tolak dan Allah tidak terima. Okey, itu masa di dunia. Kalau waktu dia nak mati, apa yang terjadi kepada dia? Yang pertama, dia mati dalam keadaan hina. Orang yang tak solat ini memang confirm wajib. Allah dah maktubkan solat ini adalah kunci ibadah. Apabila kunci ibadah dia tak buat, dia meninggalkan solat, maknanya kematian dia itu adalah kematian su'ul khatimah, bukannya kematian husnul khatimah. Su'ul khatimah, kematian yang buruk. Kematian buruk, mati dalam keadaan hina. Hina ni apa? Awal lagi dia mati sakit. Dia mati dalam keadaan malaikat maut jemput dia dengan wajah yang hitam, matanya berapi, dan bila bercakap keluarlah percikan-percikan api, dan malaikat menjemput dia dalam keadaan tempikan. Malaikat jerit dia, jerkah dia, halau dia, rentak dia. Okey, malaikat awal lagi kematian dia akan hina. Allah nak malaikat bawa pula roh dia naik ke langit. Langit pertama lagi tak ditolak. Maksudnya apa? Langit pertama lagi dia tak dapat masuk. Ada 7 lapisan langit. Langit pertama pun dia tak lepas. Sebab apa? Sebab dia bukan di kalangan orang yang solat. Jadi kalau kita nak lepas semua langit dan dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah puji kita, bukan bertemu dengan Allah. Kita akan mendengar Allah puji kita, hamba-Ku adalah di kalangan orang yang baik. Tapi kalau kita tidak solat, Allah akan hina kita. Allah kata apa? Langit pertama pun tak masuk, Allah kata campakkan dia. Campak ya. Hina di atas hina. Walaupun di dunia ni kita di kapet merah, makan dekat hotel, nampak kita bagus, tapi apabila kita mati, start kita hina, kita akan hina bertimpa-timpa kehinaan tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahaya ya. Cukuplah kita baik kita hina di dunia, jangan kita hina di akhirat dan juga di alam barzakh. Dan kedua, dia mati dalam kelaparan, mati dalam keadaan dahaga walaupun diberi minuman selautan air sekalipun. Nampak? Maksud saya dah bagi tahu mati dia hina, maksudnya segala-gala yang proses kematian dia akan menjadi susah, akan menjadi berat. Sakaratul maut dia akan menjadi berat seberat-beratnya. Sebab apa? Mati ni yang paling sakit sekali, matilah. Mati, proses kematian itu pun dah cukup sakit. Dan apabila orang tu tidak sembahyang, sebab apa? Sebab Nabi pun rasa sakit kematian. Ini kan pula orang yang tak sembahyang, bertimpa-timpa sakit dia. Dan apabila di dalam kubur Allah akan apa? Allah akan menyebabkan dia menjadi, kubur dia menjadi sempit, berselisih tulang rusuknya. Kita dengar macam biasa je, tulang rusuk berselisih. Bayangkanlah, berselisih maknanya betapa rapatnya kubur kita itu dihimpitkan kepada kita. Dan dinyalakan api dalam kuburnya, di mana dibalik-balikkan siang dan malam. Belum lagi masuk neraka, dalam kubur lagi Allah dah bakar. Kemudian apa lagi yang berlaku kepada dia? Allah kirimkan seekor ular yang bernama Asy-Syuja' Al-Aqra, yang mana matanya daripada api dan kukunya daripada besi, panjang setiap kukunya sejauh perjalanan sehari. Kita tak boleh bayangkan ya. Kita dengar macam dongeng. Sebab apa? Kukunya saja sejauh perjalanan sehari. Tapi nak tahu ke, tak tahu ke, Allah kata, Nabi kata mati itu benar, siksaan kubur itu benar, soal kubur itu benar. Nak tahu ke, tak tahu ke, kena mati. Tapi Nabi dah bagi tahu dah semua tu, kebenaran tu. Tinggal kita di atas dunia ni perlulah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setiap apa yang Allah berikan ancaman dan juga teguran tu, kita kena ambil dengan pandangan yang serius. Bahawa inilah
apa yang akan Allah timpakan. Allah dah bagi tahu siap-siap dah. Allah dah bagi tahu siap-siap dah. Nanti kalau kita mati, kita nak jawab apa dengan malaikat? Nak jawab apa dengan Allah? Allah kata dekat dunia dulu tak ada ke orang bagi tahu, tak ada ke orang bagi peringatan, tak ada ke orang bagi tahu tentang ancaman siksaan kubur, ancaman orang meninggalkan solat. Kita tak ada jawapan, tak ada jawapan. Sebab apa? Solat ini perkara yang tak boleh kita tinggalkan. Allah kirimkan seekor ular, Asy-Syuja' Al-Aqra, dan di mana cemetinya umpama panahan, dan ular itu akan berkata. Nampak apakah perkataan ular ini yang menyiksa orang yang tidak solat di dalam kubur? Katanya, Tuhan menyuruh aku untuk memukul engkau kerana disebabkan engkau luput sembahyang subuh dan waktu subuh sehingga terbit matahari, dan aku memukul engkau kerana luput sembahyang zuhur dan asar dan maghrib dan isyak, dan aku memukul kamu berterusan, dan aku diarahkan memukul engkau kerana engkau luput sembahyang. Maka setiap kali dipukul, ia akan tenggelam dalam tanah sedalam 70 hasta. 70 hasta setiap kali pukulan. Lalu ia mengcungkilkan di bawah tanah dan mengeluarkannya. Justru ia akan sentiasa diazab. Sampai bila diazab? Sampai bila? Sampailah Allah bangkitkan kiamat. Dah bangkit kiamat, barulah berhenti azab. Tapi adakah selesai? Tak selesai. Sebab apa? Ada hari akhirat, ada mahsyar yang Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjukkan kepada kita lagi. Apa pula lagi yang dia nak timpa? Bertimpa-timpa susahnya orang yang tidak mengerjakan solat. Manakala 3 musibah lagi akan menimpa dia pada hari kiamat. Okey, tadi apabila dalam alam kubur. Bila kiamat, apa yang berlaku? Allah akan menjadikan orang yang akan mengheretnya dengan mukanya masuk ke dalam neraka. Allah mengarahkan para malaikat untuk heret dia. Heret ni bukannya heret lutut, muka tu. Maksudnya kaki tu diheret, muka tu kena kat tanah. Bayangkan, kalau kaki kita berjalan saja pun dah boleh melecet, muka kita dia kena dekat tanah tu, hancur. Percayalah, hancur. Allah akan memandangnya dengan perasaan marah, dan waktu hisap lalu menggugurlah daging mukanya. Bayangkanlah waktu hisap ni, tak ada dah peguambil, tak ada dah tempat pergantungan lain selain daripada Allah. Tapi kalaulah Allah benda menyampah tengok muka orang yang tak solat, Allah pun menyampah dengan pandangan marah, habislah kita. Apa lagi yang kita nak harapkan melainkan kasih sayang Allah? Tapi kalau Allah pun tak pandang dengan pandangan rahmat, habislah kita, hinalah kita selama-lamanya. Lalu Allah akan memandangnya dengan perasaan marah waktu hisap, lalu digugurkanlah mukanya daripada dagingnya. Sampai macam tu sekali, luruh mukanya dan daging pada kulit mukanya. Ketiga, Allah akan menghisapnya dengan hisap yang susah. Hisap dia jadi susah, jadi perit, tidak dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dikatakan dalam riwayat Ibnu Hajar, menyatakan kisah ini daripada kitab Al-Zawajir. Ini adalah kisah-kisah di mana riwayat-riwayat yang diberi tahu kepada kita berkaitan dengan ancaman daripada dunia lagi, dan di dalam kubur lagi, kemudian di mahsyar. Orang yang tak mengerjakan solat, baru satu, solat habis dia. Dunia Allah tak berkat dia, Allah tarik muka dia daripada nur, orang pandang dia pun dengan pandangan yang tak bagus. Apabila dia mati dalam keadaan susah, mati dalam keadaan sakit, mati dalam keadaan hina. Dan apabila Allah bangkitkan dia di dalam kubur, masuk dia di dalam kubur, dia akan diseksa oleh ular yang akan menghantam dia setiap hari, dan 70 hasta tenggelamnya dia dengan api. Allah akan salai dia, bakar dia dengan api. Dia dihimpit, tulang rusuk dia berselisih. Inilah antara azab yang Allah sediakan. Sehingga apa? Sehinggalah kiamat. Dan apabila di mahsyar pula, timbangan dia jadi susah, muka dia diheretkan ke tanah. Memanglah hina sehina-hinanya bagi orang yang tak mengerjakan solat dan juga melambatkan solat.
melambatkan solat dalam keadaan sengaja. Sekadar itu dulu. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.